Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi Jumaat, pada pagi subuh yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Masjid Jami' Asy-Syahab, Kepala Batah yang telah menjemput saya julung-julung kali lah mai ke sini. Tapi kalau nak ikut saya mai masjid ni banyak kali dah, tapi mai singgah semayang. Tak nak pergi airport kan. Hari ni betul-betul dapat mai singgah solat dan juga dapat menyampaikan kuliah. Saya kira mungkin sebelum kita nak mula, mungkin kita mai rapat depan sikit, boleh tak kita mai panjak depan sikit nah. Sambil-sambil kita selawat nah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini marilah sama-sama kita untuk kita merenung sama-sama akan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Surah Al-Baqarah ayat 261 yang menjadi tema ataupun tajuk kepada apa kita nak tazkirahkan pada pagi ini insya-Allah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah sama seperti sebiji-biji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu menjadi 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan bicarakan tentang indahnya memberi. Indahnya memberi. Maknanya bila kita kata memberi ini nak bagi pada siapa dia? Inilah maknanya tentang sedekah. Sedekah ya. Kalau dalam Quran sedekah ni dia ada banyak maksud. Yang pertama disebut sebagai sedekah wajib. Sedekah wajib tu apa dia? Zakat. Dalam Quran dia disebut sebagai sedekah juga, tapi sedekah yang wajib. Sedekah wajib apa dia? Zakat, bayar zakat. Yang kedua disebut sebagai sedekah yang sunat. Sedekah yang
sunat. Sedekah yang sunat itu apa dia? Sedekah yang kita duk bagi biasa hari Jumaat, kan? Kita duk bagi pada orang-orang susah yang tu. Kalau ikut kalimah yang betulnya, kita bagi satu benda, duit ke, barang ke, bagi pada satu orang, dia bukanlah orang susah sangat pun, kan? Dia ada gaji, ada pendapatan, tapi kita bagi kat dia, itu biasanya disebut hadiah. Tapi kalau kita bagi satu pemberian pada orang yang memang memerlukan, orang susah, namanya sedekah. Tapi kalau kita bagi satu benda, satu duit ke apa pada satu orang untuk dapat projek, namanya rasuah. Boleh faham tak? Nah, hadiah, sedekah, rasuah. Kan? Jadinya cuma kita nak sebut pada pagi ni tentang sedekah. Kita ni tuan-tuan dalam hidup kita kena ingat pasal apa yang Allah Ta'ala suruh. Syok main ceramah Kedah no? Saya cakap tak payah pedoh. Biasa duk ceramah kok sana kok TV ke apa kan dia pedoh. Ni petang ni saya di Al-Kuliah TV3 pukul 6 petang. Tuan-tuan tengoklah pedoh. Ni tak payah pedoh no, kita lepas no. Kan? Balik negeri sendiri senang. Tuan-tuan semua, pasal apa yang Allah Ta'ala suruh kita ni memberi? Allah nak sangat ke duit kita? Allah nak sangat ke kita punya sumbangan semua ni? Baik, kita tengok. Yang pertama sekali, pasal apa Allah suruh kita memberi? Nombor satunya kerana Allah Maha memberi. Allah itu sendiri Al-Wahhab. Allah Maha Al-Wahhab. Maknanya Maha apa? Maha memberi. Allah itu sendiri Maha memberi. Kan? Ulama sebut antaranya Allah ni Maha memberi dalam 3 keadaan. Yang pertama, Allah memberi dengan yang paling bagus punya. Allah bagi kat kita benda yang paling bagus punya. Kan? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan-tuan memang hafal Quran no? Ke ayat tu je. Dan sesungguhnya kami jadikan hampa semua ni, kamu semua sebagus-bagus ciptaan. Tak usah duk komplain tentang mana. Kemaslah, eloklah. Kan? Eloklah. Sebaik-baik ciptaan Allah jadikan kita. Maknanya kita pun kalau nak bagi kat orang, kena bagi hak paling bagus ya. Kena bagi hak paling baik. Tak usahlah bagi hak kita tak mau dah. Kan? Memanglah bagi, tapi dia tak berapa nak sampai maksud sedekah tu. Dulu-dulu saya ingat masa bantuan banjir, kan, dekat Kelantan, negeri-negeri pantai timur sana lah. Mereka teruk, masjid habis tenggelam semua. Saya pergi, saya tengok sendiri, mana memang habis Quran habis semua. Jadi memanglah mereka minta sumbangan. Sumbangan hak mai pula berkotak-kotak tuan-tuan. Mereka punya syok lah, lega lah. Ada orang ingat kat kita. Kotak mai bertantan banyak mai. Tapi bila buka-buka tuan-tuan tu dia baju kurung banyak. Baju kurung no. Nak buat apa baju kurung banyak sangat? Lah kali hak jantan ni pun lah baju kurung juga dapat. Tutup imam pakai baju kurung jadi imam lah. Tak ada baju lah. Baju kurung mereka bagi. Baju kurung hak elok tak apa, hak koyak lah. Ada. Paling banyak mereka bukan nak kata lah ni mereka abang lah no. Paling banyak baju dalam. Baju dalam pun bagi. Tali tak ada. Nak gantung tak mana maklum lah. Apa tali pun tak ada. Nak bagi-bagilah hak elok-elok, hak sempurna. Ni bagi. Nak cerita lah tak apa nak sedap lah. Bagi hak tak apa nak ni ya Allah. Hak dalam pun bagi tak elok. Ngarut. Hak dia tak mau dah. Masa tu saya duk cerita kat orang, kena kat saya. Saya dekat Kuala Lumpur tu adalah satu pasar malam tu saya rajin duk pergi. Supaya kita pekan hari pekan nat tu lah. Saya pergi tu nak beli buah. Pergi kedai makcik tu. Makcik tu nampak saya pada jauh. Loh, Ustaz Ilyas, mai sini Ustaz. Sini Ustaz. Ni saya nak bagi Ustaz loh, selalu duk tengok Ustaz dalam TV. Oh, hari ni boleh tengok depan. Ustaz, ni saya nak bagi buah kat Ustaz ni. Ambil tak apa hak Ustaz nak belilah. Hak ni yang ni saya nak bagi nak sedekah lah. Saya dalam hati orang lega. Dia ingat tadi nak beli banyak, dia nak bagi ni tak payah beli banyak. Hak dia nak bagi lagi kan. Saya pun beli tak banyak.
Dia kata, "Anak ustaz, ni saya nak sedekah kat ustaz." Tapi kalau ustaz nak bagi tahu lah, kalau ustaz tak mau makan, ustaz buat ayam tak apa. Saya adalah hati, siapa dia suruh buat ayam? Plastik hitam tak tu. Tak apa, kita pun duduk melengung. Kalau tak mau makan, buat ayam. Siapa? Balik-balik rumah buka-buka, sungguh tuan-tuan. Memang buat ayam sungguh. Lebam-lebam busuk dah, tak elok dah. Berlubang apa kan, lebam dah, tak elok. Hak dia tak mau dah. Orang Sik kata tak embuh dah weh. Saya orang Sik no, saya orang Sik. Tak kelik kapung. Dia tak embuh dah. Dia tak makan air. Dia tak embuh dah, buah tu pun dia bagi kat kita. Lah buat apa? Saya makan ke? Buang. Tak elok dah, memang tak elok sangat-sangat dah. Dia nak buang dah. Dia bagi kat kita. Tak, kalau dia bagi hak orang dia tak kenal, itu cerita lain. Ni orang hak nampak gaya macam dia minat. Dia bagi kat ustaz pula tu. Dia ingat ustaz ni sabar kot noh. Ustaz ni sabar, duk ajak orang tasawuf ni mesti dia sabar. Bagus ni sabar. Dengan buah-buah tu kulempak makan buat apa? Saya minggu depan tu pula pi lagi. Pi pasal malam tu lagi. Makcik tu nampak saya pada jauh, "Ustaz, tak mau dah." Tak mau. Aduh, maklum oi, nak bagi-bagilah hal elok. Tengok, Allah Taala Maha memberi. Allah memberi apa? Memberi yang bagus kat kita. Malu. Allah bagi hak bagus, kita bagi kat orang tak bagus. Jangan lagu tu. Yang kedua, Allah memberi apa dia? Memberi lebih bagus daripada apa yang kita minta. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang tuan-tuan minta dalam hidup ni satu benda, tapi Allah bagi lagi bagus daripada apa hak tuan-tuan minta. Bisa dapat tak? Kadang-kadang kita minta supaya, yalah, kadang kita minta supaya Allah bagi apa? Allah kurniakan kita anak yang soleh. Loh, bukan takat soleh, jadi ulama lagi. Bagus tak? Untung tak? Tak biasa pun minta anak supaya jadi ulama, jadi orang alim. Tapi kita tu minta jadi anak solehnya. Kan? Surah Ali Imran ayat 38 atau surah As-Saffat ayat 100. Doa untuk dapat anak soleh. Tak dan ke? Lagi sekali ya. Surah Ali Imran ayat 38. Lagi satu surah As-Saffat ayat 100. Doa untuk dapat anak yang soleh. Siapa hak tulis lagi dia boh dalam WhatsApp lah noh, grup WhatsApp. Masjid ada grup WhatsApp tak? Boh. Viral. Nah. Doa dapat anak soleh. Kita minta soleh ya. Kan kita minta soleh ya. Yang dapat bukan setakat soleh, ulama, alim, warak lagi. Untung tak? Untung. Noh, untung. Kita minta alim dapat lagu lain. Tu hebat tu. Kan? Tu siapa dia tu? Profesor Buya Hamka, kan? Kalau tuan-tuan biasa mengaji kitab tafsir Al-Azhar, kan? Profesor Buya Hamka, ulama daripada Indon. Ada makcik tu komplain kat dia. Dia kata, "Tuan Syekh, saya berdoa 4 tahun berdoa, tapi enggak dapat. Apa yang saya minta pada Tuhan enggak dapat, tak dapat apa yang saya minta pada Tuhan. 4 tahun berdoa enggak dapat." Jadi Buya Hamka kata, "Ibu, selama 4 tahun ibu berdoa, pernah enggak ibu masuk rumah sakit, hospital? Biasa masuk hospital tak? Biasa masuk hospital tak? Orang Sik kata speta. Biasa masuk speta. Orang Sik kata, orang paling Sik kata speta. Biasa masuk hospital tak? 4 tahun. Selama 4 tahun tu, makcik tu kata apa? Dia doa tak dapat. Profesor Hamka kata, 4 tahun tadi tu doa tu, biasa masuk hospital tak? Biasa admit dekat ward tak? Makcik tu kata enggak pernah, tak pernah. Kata Hamka, nikmat. Itu nikmat. Yang diminta belum dapat. Yang dapat selama ni apa dia? Sehat. Sebab tu kita dalam hidup, yang belum dapat sabar. Hak sedia dapat syukur. Betul tak?
Hak tak dapat lagi, sabarlah. Satgi dia mai lah. Dak hak sedia dapat, syukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita. Sambung. Oh, pitching bagus oh. Boleh masuk gegar Baganza kan? Syukur kita pada Allah kan. Hak tak dapat lagi, sabar Zat. Sabar Zat. Hak sedia dapat, syukur. Ni badan sihat semua. Badan, tuan-tuan ingat tuan-tuan main masjid ni pasal sihat ke? Kan? Berapa ramai nampak ada orang tak sihat ni. Hak sihat ada tak kat luar sana? Tapi sampai tak? Kita main pasal sihat ke? Dah. Mujuk iman kita sihat. Tu boleh main. Oh, syukur pada Allah. Betul tak? Kita minta lain, tapi Allah bagi lagi bagus. Badan sihat punya tuan-tuan. Yang ketiga, Allah Maha memberi. Allah bagi apa? Beri apa? Allah bagi kat kita sebelum kita minta. Tadi minta, tapi bagi hak lagi bagus. Hak ni tak dan minta, dia bagi dah. Ada tak? Oh, jangan kata tak ada no. Banyak. Banyak. Kita tak dan minta, Allah bagi dah. Apa dia? Ni, oksigen. Ni, kita duk menapah udara ni. Ada tak siapa-siapa berdoa nak minta oksigen? Minta ni, minta udara. Ada tak? Ada tak? Mana ada? Pagi tadi imam doa ada minta. Tak ada no. Allahumma rzuqnal oksigen wa akhrujnal karbon dioksida. Tu tak usah minta. Nah. Tak kalau tak minta pun. Seolah-olah Allah nak kata kat kita, "Hei manusia, bukan semua benda hang nak kena minta." Kan? Aku bagi. Tengok Tuhan dia sayang kat kita no. Kita tak minta pun dia bagi. Nah, kakak, kadang-kadang kita mungkin terlupa nak minta supaya dapat suami yang soleh. Dapat tak? Ai sengak. Angguk benda. Tuan-tuan semua mungkin kita lupa nak minta supaya dapat isteri soleha. Dapat tak? Oh, dia standby dah. Dia tahu lah lagi ustaz tanya kita. Kan? Syukur. Apa dia? Kan? Isteri soleha berapa orang? Oh, seorang lah. Dah saja tanya. Pasal Tuhan kadang dia bagi lebih. Mana nak tahu rezeki. Rezeki noh saja cari pasal noh. Nah. Jadi maknanya yang pertama, Allah Maha memberi. Sebab tu Allah Maha memberi, kita lagilah nak kena duk bagi. Yang kedua, bukan setakat Allah Subhanahu wa taala, malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang paling suka memberi. Kan? Sebab itu Nabi sebut al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan hak di bawah. Apa maksud? Tangan hak memberi lebih baik daripada tangan hak duk terima. Nabi suka orang hak duk bagi. Duk bagi, hak tu Nabi suka. Pasal apa? Nabi sendiri pun suka duk bagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab Badui, orang Arab Badui sendiri kata, aku tengok Muhammad ni, dia punya suka duk bagi serupa orang tak takut miskin tu. Maknanya bila dia bagi macam tak berkira, tahu tak berkira. Macam kita duk buah duit dalam tabung, duk beringat ke? Cari hak warna paling lega sikitlah. Hak hijau, hak biru, hak merah demam. Kalau jengking bagi dia demam. Oh, ni demam tak boleh. Oh, duk teringat tu awak apa silap bagi pada. Nah. Tapi Nabi dia punya bagi dia tak berkira. Nah, macam kita bagi tapi duk kira-kira tu duk ada ke kan? Macam kita tengah duk isi minyak ke apa, mai budak assalamualaikum pakcik, kami daripada madrasah nak minta sumbangan. Kita orang semua pakai duk tengok kita kan. Kalau pakai piah atas kepala lah untuk lebay takkan tak bagi. Kena bagilah sikit. Bagi RM10. Budak tu pun terkejut. Oh, bagus mu RM10. RM10 tengah minyak duk naik sana sini apa jadi umur RM10. Baguslah pak cik ni. Rupanya pak cik tu kata mai RM9 balik.
Allah, minta belen. Mengarut. Orang pala batas tak buat lagu tu kan. Nabi pula tuan-tuan, sifat dia apa? Dia bagi tak berkira. Pernah diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beli pakaian, nak beli baju. Baju ke jubah saya tak pastilah, tapi pakaian lah. Nabi nak beli, baru try. Macam kita masuk fitting room lah, baru masuk nak try kan. Try. Ada orang lalu, sahabat lalu, ya Rasulullah, amboi segak sungguh kan, segak ya Rasulullah, cantik baju lawa. Nabi kata cantik ke? Ambil hadiah. Hak puji tu dapat. Amboi dia kata, kalau kita dah saja ya puji saja, dak, memang Nabi nak bagi. Nabi bayar hadiah kawan tu. Mai orang lain pula, ya Rasulullah cantik sungguh. Nabi baru try baju hal lain pula. Hak tadi bagi dah. Cantik mu baju. Ambil sedekah. Ambil hadiah. Lah kali balik rumah tak beli apa. Aisyah tanya, bukan kata tadi nak beli baju ke? Balik tak beli apa pun nampak. Nabi kata dah bagi dah semua kat orang. Bagi semua kawan. Tu Nabi. Puji bagi. Tapi tuan-tuan jangan puji saya nah. Saya baju hak ni ada, dalam tak ada apa ni. Hak ni yang tinggal. Dalam tinggal singlet. Ustaz Ilyas lah baju lawa. Jenuh lah, tak ada baju lain. Kan? Tu Nabi lah ya, Nabi sifat dia suka bagi sampai teratu lah. Masya-Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok bila Nabi perangai macam tu, isteri-isteri Nabi pun perangai pun lagu tu juga. Pasal apa? Suami perangai lagu tu, isteri pun perangai pun ikut sama. Perangai apa? Suka duk bagi sumbangan. Siti Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijah. Siti Khadijah isteri Nabi kan. Biasa kata, dia kata apa? Kalau aku wafat nanti, kalau aku meninggal nanti, kalaulah tulang-tulang aku ni boleh pi pajak gadai, tulang aku ni boleh tebus, boleh dapat duit, buatlah. Kalaulah boleh. Maknanya dia nak abang kata, dia dah tak ada pun tulang-tulang dia kalau boleh pi jual dapat duit untuk Islam, untuk dakwah, buat. Kesan didikan siapa dia tu? Siapa didik dia sampai jadi lagu tu? Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Siti Khadijah. Ada seorang lagi. Nabi kata apa? Lepas aku wafat, siapa kata? Nabi. Nabi kata apa? Lepas aku wafat, lepas aku meninggal dunia nanti, yang akan meninggal lepas aku adalah dari kalangan isteriku nanti yang panjang tangan. Saya ulang lah. Takut tuan-tuan salah dengar lagi. Nabi kata yang akan meninggal lepas aku wafat, dalam kalangan isteri-isteri aku ni, yang akan meninggal lepas aku, siapa dia? Yang paling panjang tangan. Jadi isteri Nabi pun macam, apa dia pula panjang tangan? Kita panjang tangan tu maksud apa? Orang Melayu kata suka apa? Takkan isteri Nabi mencuri kan? Na'udzubillah kan. Jadi bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, Aisyah jadi kepala, panggil semua isteri-isteri, jom kita pakai ukur lah, tengok siapa dia paling panjang. Pakai sungguh pakai ukur mau tengok siapa dia lah. Akak tengok kak tangan kak, tak berapa panjang sangat. Saya pun macam panjang, tapi bila letak ramai-ramai tak berapa panjang sangat. Hak ni macam hak ni tak jumpa siapa dia hak paling panjang, tak jumpa. Pasal hak ni nampak panjang juga tapi tak berapa panjang sangat. Sampailah seorang isteri Nabi ni wafat, baru semua tahu maksud panjang tangan. Siapa dia? Zainab binti Jahsy. Bila dia wafat, bila dia meninggal, baru semua isteri faham. Patutlah Nabi kata dia tu panjang tangan. Apa maksud? Siapa tahu? Bagus. Rupa-rupanya Zainab binti Jahsy ni isteri Nabi hak suka menega. Dia suka menega.
Kan? Tak tahulah perkara bukan mana, tak tahulah, tapi dia berniaga lah. Dia suka berniaga dan duit untung. Untung, apa dia buat? Pergi bercuti ke? Tak. Duit untung dia bagi dekat fakir miskin, anak-anak yatim, ibu tunggal, orang-orang susah. Tu makna panjang tangan. Suka kerja, kerja kuat, dapat duit, bagi ke orang, tolong orang, panjang tangan. Tu tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan nak tak panjang tangan? Ha? Tuan-tuan nak panjang tangan hak ni lah, hak ni, hak masuk Nabi ni. Oh seria lah, oh, tak mau mencuri. Tak ada panjang tangan hak Nabi kata ni. Tu bagus. Nak no? Jadi orang yang suka memberi. Nabi nak abang kata orang perempuan pun jangan duk ingat orang lelaki dia kerja dia dapat gaji, dia saja kena sedekah. Orang perempuan kena sedekah juga. Tengok isteri Nabi pun sedekah juga. Itu tanda bagus tu. Kan? Tapi sedekah paling bagus seorang isteri adalah memberikan layanan yang bagus pada anak-anak dan juga suami. Itulah. Bagi kat orang tu baguslah, tapi layan keluarga tu bagus, itu lagi hebatlah. Kan? Tapi layan keluarga mesti dengan baik-baik tuan-tuan ya. Dan dia mesti dengan ikhlas. Isteri yang ikhlas bukan maknanya dia tak ambil upah ke, dia tak ambil hadiah. Kan? Laki dia kata jom abang belanja gelang emas. Tak payah bang, saya ni ikhlas. Mana nak jumpa bini lagu tu no. Abang rasa nak hadiah nak gelang emas. Oh elok, elok. Oh elok ke lama dah tak ada ni, berasa sunyi tangan ni pun boleh ke no. Kan? Okey, yang ketiga. Yang ketiga, Allah Maha memberi, Rasulullah suka memberi. Yang ketiga, Islam agama memberi. Islam tu sendiri adalah agama apa? Agama yang memberi. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Macam kita kan, Allah ajak kat kita, Nabi ajak kita supaya apa? Bayar zakat. Memberi dah. Bila kita buat ada benda masalah, kesalahan dalam ibadah haji dan umrah, namanya apa? Denda tu nama apa? Dam. Dam. Dam ni tuan-tuan, kita bagi tak? Betul tak? Memberi kan? Sembelih binatang kan? Maknanya kita memberi. Dalam bulan puasa, jangan duk buat perangai dengan orang rumah no. Jangan duk puasa tengok dia lawa pula dah bulan puasa ni. Allah. Kan puasa lawa pula dah. Jadi pi telajak pula dah. Apa hukuman dia? Puasa selama berturut-turut atau bagi orang miskin makan, betul ya? Memberi. Betul tak? Oh, Islam memang agama memberi. Denda pun memberi. Kan? Apa lagi? Kita dalam Islam, kita ada apa? Wakaf. Kan macam kita ni. Setiap inci masjid kita ni, tiang-tiang dalam masjid, kan semua sumbangan kipas-kipas yang ada, mikrofon ni semua sumbangan orang ramai. Wakaf. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan mati nanti, hak ni lah yang nak jadi teman kita dalam kubur. Betul tak? Hak ni. Kita masuk kubur, dia sunyi tau. Sunyi dalam kubur. Tak ada apa, sunyi. Duk sat mai cahaya. Kita tanya, siapa dia hang ni? Saya lah Quran yang tuan wakaf dekat masjid. Nah, dekat Masjid Asy-Syahad Pala Batas dulu ni. Oh, terang kubur kita. Syok tak? Syok. Mai cahaya lain pula. Siapa dia hang ni? Terang kubur aku ni. Akulah doa daripada anakmu yang soleh. Oh, syoknya. Lepas tu mai pula 4 cahaya. Oh, banyak. 4 tadi mai satu-satu, ni mai 4. Siapa dia semua ni? Kamilah doa daripada isteri-isterimu. Terang kubur. Ni bukan hadis nah, ni lawak je tau. Nah, kak jangan marah nah, saja cari pasal habis pagi nah. Dak nak abang kata lagi banyak kita duk bagi ke orang, lagi banyak kita duk bagi sumbangan, lagi banyak kita duk bagi, lagi banyak yang akan duk teman kita dalam kubur. Betul tak? Oh syok.
Oh ya Allah ya tuan-tuan. Rumah tu saya lawak kan. Kan? Islam tu sendiri agama yang memberi, yang ajak kita supaya memberi. Sebab itu, apakah di antara kelebihan orang-orang yang suka memberi? Apa kelebihan dia? Ni kita dalam bulan Rejab ni noh. Ini apa? Sebelah Rejab ni kan? Sebelah Rejab. Kita yang Rejab ni yang bagusnya apa? Bulan Rejab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada berapa? Bulan haram ada berapa? Ada 4. Nah, bulan-bulan Islam ada berapa? 12. Ingat tak? Apa sebut sikit? Apa dia? Ikut turutan. Ramadan, Syawal. Oh, saya biasa ceramah dengan orang besar-besar jugalah. Kan? Saya kata, Datuk-datuk, sila sebut sikit bulan-bulan Islam. Sebut seorang sikit tak apa. Oh, seorang datuk tu kata, saya Ustaz, saya jawab Ramadan, Syawal. Hak lain tanya orang lain. Oh, dia pandai melepas diri. Oh, pandai. Ada apa? Ada lagu noh. Kalau kita puasa tak boleh nak ingat, ada lagu nasyid. Dia kata apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Apa sebut lagi sekali? 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Oh, dia haru belah. Bunyi tak bunyi dah tuan-tuan. 4 bulan Islam. Yang mana 4 bulan Islam yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Apa dia? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Nah. Zulqaidah. Pasal apa? Bulan-bulan haram ni faham nah? Haram apa? Haram berperang. Imam Ibnu Katsir kata, pasal apa disebut sebagai dalam surah At-Taubah kot. Surah At-Taubah ayat 36. Tuan-tuan boleh tengoklah noh ayat tu. Pasal apa yang tak boleh perang? Pasal Zulqaidah adalah bulan orang pakat meneru nak pergi haji. Nak pergi haji. Zulhijjah pasal apa tak boleh perang? Pasal orang tengah duk buat manasik haji. Muharram pasal apa tak boleh perang? Orang balik daripada haji. Rejab pasal apa? Rejab pasal apa tak boleh perang? Pasal Rejab dulu-dulu orang kenal bulan Rejab sebagai bulan ibadah. Orang dulu-dulu dia punya ibadah lagu mana tuan-tuan? Orang dulu-dulu ibadah dia pi juga dekat Kaabah. Semayang dekat Kaabah ke? Tak. Dia sembah berhala 360. 360 ekor. Nak ekor apa? 360 biji lah yang duk keliling Kaabah tu. Uzza, Latta kan nama-nama tu kan. Bukan latte tau, Latta. Latte tu kopi tu, Latta. Kan? Depa duk sembah tu. Bulan Rejab. Tu yang turun ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah ayat tentang tauhid. Kan? Macam kita lah ni pergi Kaabah sembah Allah Taala. Habis tu yang sembah batu kan? Tak. Sujud pada Kaabah, sembah pada Allah. Kiblat saja. Ni ada orang sampai Kaabah duk cari kiblat lagi. Mana anak panah hijau tu? Anak panah sampai Kaabah cari kiblat mengarut mu. Jadi yang bagusnya Rejab, bulan apa? Rejab ni bulan apa? Bulan ulang tahun solat. Hari jadi semayang. Kita kata birthday lah no, solat. Pasal apa? Nabi terima Isra Mi'raj. Solat tu bila? Ni, bulan ni 27 Rejab, qaul yang masyhur. Wallahu a'lam. Tapi Rejab. Kan? Yang keduanya, bulan yang digalakkan kita banyak berpuasa. Galakkan banyak berpuasa. Ada orang sampai 3 bulan direct Rejab, Sya'ban, Ramadan memang telah lah.
Nak abang mai no, Nabi sendiri pun tidaklah sampai hari-hari. Pasal Nabi sendiri pun sebut, puasa hak paling bagus, puasa siapa? Puasa paling bagus sekali puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Nabi Daud dia punya puasa lagu mana? Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Selang. Ramadan janganlah buat lagu tu. Dan ni bulan lain. Hak sunat. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa, tulat tak puasa. Tuan-tuan buat lagu mana? Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa tak puasa, tulat tak puasa. Ramadan nanti puasa. Hak tu bukan Nabi Daud, Haji Daud. No. Aduh, lawak ya nah. Jadi maknanya selain daripada ulang tahun solat, digalakkan puasa, digalakkan apa lagi? Bersedekah. Dah lah bulan Rejab, hari Jumaat pula tu, berganda-ganda pahala tuan-tuan. Sebab itu kita ni antara kelebihan yang sedekah, kelebihan orang yang suka bersedekah ni apa dia tuan-tuan? Banyak kelebihan orang yang bersedekah. Antara kelebihan orang yang bersedekah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut Allah akan panjangkan umur dia. Umur jadi panjang, rezeki bertambah. Kan? Kita kan ada dua amalan. Buat saja umur panjang, rezeki mai. Apa dia? Siapa tahu? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kan salah satunya. Nabi sebut, siapa-siapa yang nak umur panjang, ni saya tengok dia ramai ni umur panjang ni. Umur panjang, syukur pada Allah umur panjang. Gaya umur panjang, duk urut janggut tu. Tahu tak apa umur panjang ni subsidi tau, subsidi banyak ni. Umur panjang. Nak umur panjang, rezeki mai, apa nak kena buat? Hubung silaturahim. Walaupun ada setengah ulama kata silaturahim tu juga maksudnya menghubungkan orang-orang yang ada hubungan rahim. Silah, kan, silaturahim maknanya hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Siapa dia ada hubungan rahim dengan kita? Hak sama rahim dengan mak kita siapa? Adik-beradik kita. Dia sedekah dengan orang biasa, orang luar, dapat pahala tak? Dapat. Tapi kalau kita sedekah, dahlah sedekah dengan orang tu pula adik-beradik dua. Dapat dua pahala. Satu pahala sedekah. Nombor dua, pahala mengerat silaturahim dengan dia tu, dengan adik-beradik tu. Bagus tu. Kan? Sebab tu kita ni kadang-kadang sedekah ni tak semestinya duit Kadang-kadang kita dahlah dia adik-beradik, lepas tu jiran kita pula Kan macam kita ni kadang-kadang kita orang Kedah ni kadang ada setengah kawasan tu jenis orang kampung-kampung kan, dia adik-beradik tu. Ni rumah dia belah tu abang dia, abang ipar tu kan. Adik ipar, kakak dia, birah dia, mau dekat-dekat tu, sekampung. Duduk dekat-dekat kan, macam saya di Sik tu. Kalau kampung saya tu kampung Kemelung tu, memang satu kampung tu memang kok mana pun kena adik-beradik semua. Lagi senang. Dahlah bagi dia sedekah kan, bagilah apa-apa, dapat dua pahala. Tambah-tambah tuan-tuan kalau masak, kita bulan puasa kan, bila masak Nabi kata apa? Bila kamu masak, lebihkan kuah. Nabi kata apa? Bila nak sedekah, nak bagi kat jiran, lebihkan kuah. Pasal apa? Boleh bagi lebih sikit dekat jiran. Tapi tuan-tuan janganlah lebih sungguh kuah tu. Nabi kata lebihkan sikitlah kuah tu. Tak, jiran-jiran ni bila kita masak, dia bau tak? Dia bau.
kan. Jadi kita pun siap kat dia, duduk terleliung Allah sedap rasa kan. Kita pun bagi kat dia juga kan. Bagi tapi isi bagi tak? Kau bagi kuah saja. Bagi kuah mengarut sungguh. Tak bagi juga isi tu, tapi kuah tu lebih sikit. Pasal kita pun padan-padan, anak-anak pun lapar juga. Tapi nak bagi juga kan. Bagi juga, tapi kuah tu lebih sikit. Tapi tuan-tuan, ada orang dia faham sungguh hadis tu, betul-betul dia buat. Kuah punya banyak. Ikan tu sak ni besar pemadam tu. Jiran lega, terima kasih lah dia bagi. Cedok mana lo. Kuah sungguh kan. Betul-betul dia amal hadis Nabi pun. Nabi lebihkan kuah tu maksudnya nak bagi rasa juga. Bagi rasa, faham tak? Bukan sampai bagi kenyang, bagi rasa saja, no? Satu sedekah kan? Satu hubung silaturahim, yang kedua sedekah. Memang sedekah. Saya dalam hidup Allah Ta'ala memang tunjuk kat saya depan mata. Bukan depan mata, jadi kat diri sendiri ya. Saya biasa ada sekali tu, ada orang tu dia dalam masalah, baru bercerai, no? Dia bercerai dengan bini dia. Jadi dia minta nasihat lah. Dia kata, ustaz macam mana apa nak buat ni. Saya pula yalah duk semang-semang orang pun mata ni, duk tengok jam tak nak ligan sembahyang Zuhur masa tu. Zuhur ke Jumaat tu masa tu, tapi kira time tu saya kalut lah, nak cepat. Kan kita nak cepat. Jadi saya duk tengok jam Lepas tu dia duk tanya lagi, habis tu ustaz macam mana nak buat? Habis tu ustaz anak-anak saya macam mana nak buat? Ni apa ni, macam tu lah kot, pasal saya nak ligas sembahyang ni. Oh ya no, betul. Dia pun dandam betul kan. Kalau ikut saya balik lagi awal, tapi kita bagi masa sikit lah, kesian kat dia. Dia tengah duk murung kan, masalah banyak. Saya pun naik kereta dengan kawan. Dalam kereta tu, dalam perjalanan tu, jadi kat Kuala Lumpur ni, jadi kat Selangor sana, masa duk bawa kereta tu, tuan-tuan tahu tak, ada lori ada lori daripada kira kata belah bertentangan lah. Kita nak pergi sini, lori tu nak main ikut ni. Lori tu kita duk perhati dah, lori tu tak apalah, lori tu tak apalah, cuma dia tayar tu meletup. Tayar lori tu meletup tau, meletup. Tayar meletup tuan-tuan. Lori tu pula bila tayar meletup, dia jadi melelong tau, melelong. Kawan-kawan saya daripada KL faham tak melelong? Bukan lelong lah, bukan harga lelong tau. Melelong tu dia pening. Lori tu jadi lagu tu tuan-tuan, dia pening tuan-tuan. Dia langgar divider, pecah divider tu, hentam sebelah sini. Dia melarat mai tang ni. Tang mana? Tang kita. Kereta saya, depan kereta saya ada kereta Wira warna putih apa saya tak ingat. Ada kereta Wira lah depan tu. Tuan-tuan tahu tak, lori tu dia main, dia hantam kereta Wira depan tu, terjun jauh. Tak habis lagi, lori tu pula dia bawa muatan piling, hak besi-besi cucuk tu kan. Besi-besi itulah orang nak bina bangunan semua kan. Jatuh tuan-tuan, perang dia tumpah lah, perang jatuh. Kereta yang bawa time tu bukan saya, kawan. Kalau saya tak tahu dah, saya memang lepas istighfar, mengucap settle. Mujok yang bawa tu kawan saya pun dia cekap lah, dia mengaji dengan Schumacher bawa tu dulu. Dia boleh dia zuk. Memang jangan kata tak kena, calak pun tak ada. Lepas. Syukur alhamdulillah. Kita rewind sikit. Super movie ni, kita rewind sikit nah. Tadi kereta saya belakang kereta Wira kan, betul tak? Ingat tak tadi saya bagi nasihat dekat kawan tadi? Kalau ikut saya nak balik lagi awal, betul tak? Saya nak balik awal lagi kan? Tapi kawan saya kata, ustaz sikit lagi ustaz, saya nak buat apa lagi ni apa kan? Saya bagi masa saya kat dia sikit. Rupa-rupanya dalam takdir Allah nak jauhkan saya. Kalau saya awal sikit, maknanya kereta saya dekat Wira tadi. Tak ada dah pagi ni. Tak ada dah. Tanyalah ustaz Al-Kuliah, tak ada dah. Syukur pada Allah. Rupanya kita sedekahkan orang ilmu, sedekahkan orang duit, sedekah orang bagi makan, Allah akan panjangkan umur kita. Tu saya tuan-tuan lagi banyak, saya ingat banyak cerita ni.
kesan daripada suka duk sedekah, betul tak? Bagi, tuan-tuan, bagilah tuan-tuan. Tak usah duk berkira. Tuan-tuan jangan duk ingat buh duit dalam tabung, lepas tu tunggu tepi tabung siapa dia nak bagi kat aku pula. Tuan-tuan jangan duk buat lagu tu, duk buh duit dalam tabung, lepas tu tunggu siapa dia nak balas balik. Tak usah duk tunggu tang tu. Allah ganti balik dengan Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik-baik, betul tak? Sebut pasal anak soleh ni, saya nak bagi doa lah tuan-tuan. Saya nak bagi doa kat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau boleh doa ni rakam lah, rakam. Siapa-siapa boleh rakam satgi, ni rakam, ni live kan? Ni rakam. Nanti ni viral, sebak-sebak nak rakam suara terpulang lah. Saya nak bagi satu doa untuk tuan-tuan baca ke anak-anak, baca ke anak-anak. Doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, Nabi doakan dia. Apa doa tu? Nak tulis pun tulislah. Doanya ialah, kalau ada anak dalam majlis ni, tangan tu letak kat kepala dia, dada dia lagi bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Kalau saya baca, tuan-tuan ulang balik tu lagi bagus. Ni hari Jumaat makbul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Tuan-tuan fahamlah. Kalau yang hu tu untuk anak laki-laki, kalau dia anak perempuan, hu tu jadi ha, dhamir kan, Allahumma aksir malaha wa waladaha wa barik laha fima a'taitaha. Apa maksud? Ya Allah, banyakkanlah harta dia, bagi jadi dia orang kaya, Yalah, bila kaya nanti senang dia nak sedekah, dia nak zakat, tolong orang kan. Jadikan dia orang kaya dan banyakkan keturunan dia, ramaikan keturunan dia. Dan yang ketiga, berkatilah apa yang dia dapat. Dia dapat jawatan, jadi orang bagus, orang yang amanah, orang yang jujur kan. Berkatilah apa yang dia dapat. Amin ya rabbal alamin. Baca tu doa untuk orang, bukan untuk kita, untuk orang. Baca untuk anak-anak lah, lebih-lebih lagi tuan-tuan kan. Saya pun ada bawa kot hari ni, pagi ni ada kita ada bawa CD juga, CD doa-doa untuk keluarga. Doa nak dapat anak, kot lama dah menikah belum dapat anak lagi kan, manalah tahu. Ada doa saya muatkan dalam CD tu. Doa kalau anak ketegak sangat, tak mau nak sembahyang kan, payahlah, puas letih suruh sembahyang tak mau. Ada doa dia juga kita buat dalam CD saya ada bawa. Nanti kalau siapa yang beli tu pasang dalam kereta, tuan-tuan amin sudah. Kita dah baca dah. Tuan-tuan amin sudah. Doa saya baca dah. Doa tadi tak ada Doa tadi tak ada. Tu yang suruh rakam tu. Kan doa tadi tak ada tak pergi tanya pula doa hak ustaz baca tadi ada apa dalam ni? Tak ada. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingat sebagai yang hujungnya ni, sebagai yang akhirnya ialah kenapa kita kena bersedekah, nak kena memberi, sebab Allah Subhanahu wa taala bukanlah nak sangat duit kita, betul tak? Tuan-tuan macam duk buat korban kan, korban. Ibadah korban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sambung. Ada. Sadaqallahul azim lah. Kalau siapa sambung nampak sangat. Ada orang lah, imam tarawih baca inna a'taina. Dah bukan satu rakaat. Dah lah dia buat 8. Semua inna a'taina dia balun. Inna a'taina semua dia baca. Inna a'tainakal kautsar. Lepas pada tu ingat aku baca ayat lain dah. Inna
Ayat sama, lagu lain. A'tayna, kalau kau Ustaz 8, dah lah hang buat 8. Kita Kedah 20 noh. Depa sana tu dah lah 8. A'tayna. Tapi kira okey lah. Kawan saya cerita dekat Pakistan ada imam tu, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf. Dalam hati kawan saya tu dia imam baca Qaf, ayat paling payah nak hafal tu. Qaf. Allahu Akbar, Qaf saja dia baca. Tu lagi lah tuan-tuan. A'tayna kira kemah lah 3 ayat. Hak ni Qaf. Qaf. Tuan-tuan pun kalau nak tunjuk kemah boleh ke? Apa jadi imam nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin tu makmum kata tu dia ketak perut lapak nasi dah. Imam baca Yasin 83 ayat. Lambat dah balik. Yasin. Allahu Akbar. Malah esok wal Quranil Hakim kan. Nak cerita apa adik tu? Wanhar kan tadi kan? Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar tu maksudnya berkorban, ibadah korban. Maknanya tuan-tuan, dalam hidup kalau tuan-tuan nak selamat daripada dengki orang, antara yang ulama sebut masuk bahagian korban. Masuk bahagian korban. Orang-orang yang berkorban, insya-Allah Allah jauhkan dia daripada dengki-dengki orang. Orang dengki ni macam-macam dia buat, dia naya kita no, ambil bahagian korban. Tapi kita pun tuan-tuan, bila kita korban, sembelih lembu. Tuan-tuan sembelih lembu tu untuk siapa dia? Sembelih lembu kan? Lembu kan lemu. Lemung, sembelih lemung, untuk siapa dia? Untuk siapa? 3. Kan? 1/3 orang susah, orang miskin. 1/3 jiran-jiran, adik-beradik apa? 1/3 lagi diri sendiri. Jangan lupa makan, ambil lah sikit makan. Kan? Jangan sebelum nak bagi orang, ambil juga sikit bahagian kita. Tapi maknanya kita korban tu untuk siapa dia? Orang. Kita orang susah, jiran, adik-beradik semua orang. Ada tak tuan-tuan sembelih lembu pergi lempak kat sungai? Orang tanya untuk siapa dia ni? Untuk Allah. Kan pasal ada agama, adalah agama kan yang dia bagi kat Tuhan dia buah lah apalah. Tapi siapa makan? Siapa makan? Tuan-tuan bisa duk ambil dah 5 tokong? Bisa duk ambil dah. Kawan saya cerita dulu. Tak, kawan kita tu dah jadi ustaz lah ni. Jadi ustaz makan 5 tokong. Jadi ustaz. Dia, Allah, aku makan 5 tokong. Aduh, kena pergi jumpa balik Cina tu. Dia pergi cari balik Cina tu. Dia kata toke, rupanya toke tu pun tak ada dah. Mendiang lah. Toke, saya dulu ambil 5 ni tuan punya, tuan lah, saya ambil dulu 5. Oh tak apa. Gua sudah halal mah. Gua sudah halal. Cina apa halal? Yang main-main dia apa halal? Tak apa. Setengah halal tu puasa lega. Tu dia tuan-tuan. Kita duk bagi daging tu, duk lempak kat mana? Daging tu pergi mana? Tuan-tuan sebut daging ke daging? Daging ke daging? Pesepa orang Kedah kalau cakap G mesti hilang. Kambing, kuning, kencing, betul tak? Sebab G kita orang Terengganu ambil. Orang Terengganu ambil tuan-tuan. Makan ikan. Ada sekali ustaz mana atau dia ceramah, inilah yang saya nak tekankan. Dia nak tekankan tu yo. Dia nak tekankan tu yo. Kan? Kita tuan-tuan duk bagi korban, duk buat korban untuk orang kerana Allah. Boleh tak? Untuk orang kerana Allah tu Maknanya Allah nak ke daging kita? Tak. Allah nak sangat ke duit kita? Tak.
Allah nak hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, masa nak bagi tu tak usah duk kira berapa dia punya jumlah, kan? Yang penting kita punya ikhlas. Tapi dah alang-alang bagi hak banyak sikitlah, bagi hak banyak sikit. Semoga kita jadi orang yang suka memberi. Saya pun ada buku. Saya dah bawa juga pagi ni. Buku saya tajuk dia Dua Kupang untuk ke Syurga. Tajuk dia tajuk dia Dua Kupang untuk ke Syurga. Tajuk tau, bukan harga tajuk. Lagi tuan-tuan bagi duit shilin pula penuh kawan saya. Tajuk dia 20 sen untuk ke syurga. Dalam tu banyaklah saya cerita tentang kelebihan bersedekah, memberi semua dalam tu. Siapa minat nanti beli-belilah. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira setakat ni saya lakukan cukuplah tuan-tuan ya. Di pagi Jumaat ni sembang-sembang santai kita. Walaupun santai tapi harapnya sampai ke hati semualah apa yang saya cakap ni, dan kita jadi orang yang suka bersedekah. Terima kasih banyak tuan-tuan. Marilah sama kita doa ringkas. Moga-moga Allah rahmati, berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mak bapak kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga. Jadikan kami jiran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ya Allah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami melainkan kami mati dalam iman. Matikanlah kami dalam keadaan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kurniakan kami anak-anak yang soleh. Kurniakan kami sifat suka bersedekah dan suka menginfakkan harta-harta kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak pihak masjid dan semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.